Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Januari bersama saya Ardi Herman Marzi dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin, dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Kontroversi mentega terbang, penerbit dan penulis skrip mengaku tidak bersalah. Juga pelanggaran SOP di sebuah pusat peperiksaan, subjek sirah UPKK dijadualkan semula. Penerbit dan pengarah filem kontroversi Mentega Terbang mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan melukakan perasaan agama lain. Melalui filem itu tahun lalu, tertuduh yang juga penulis skrip Muhammad Khairi Anwar Jailani, 32 tahun, dan juga penerbit Tan Meng Keng, 36 tahun, didakwa mengikut Seksyen 298 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara maksimum setahun atau dengan denda atau kedua-duanya sekali. Kesalahan didakwa dilakukan di sebuah premis di Diamond Regency Jalan Semara Api 2, Kuala Lumpur pada 12.34 tengah hari 26 Februari tahun lalu. Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub dan Nur Azizah Aling menawarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin bagi setiap tertuduh dengan syarat tambahan mengenakan perintah larang suara mengenai intipati kes ini sehingga selesai. Tawaran itu bagaimanapun dibantah Peguam N. Surendran yang mewakili kedua-dua tertuduh dan menyifatkan ia terlampau tinggi. Magistrate kemudian membenarkan Muhammad Khairi Anwar diikat jamin RM6,000 manakala Tan dijamin RM6,500. Bulan lalu, Muhammad Khairi Anwar dan Meng Keng memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi bagi mencabar tindakan kerajaan mengharamkan filem berkenaan yang ditayangkan menerusi platform penstreaman. Kementerian Dalam Negeri KDN mengharamkan filem itu pada 1 September tahun lalu, di mana kedua-dua lelaki terbabit mendakwa ia satu tindakan tidak rasional yang melanggar kebebasan bersuara dalam Perlembagaan Persekutuan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mendapati filem itu secara jelas bertentangan dengan akidah dan cara kehidupan umat Islam di Malaysia yang beraliran mazhab Syafi'i. Perbuatan khianat membakar sebuah masjid dan surau di Sri Medan, Batu Pahat, Johor mungkin didalangi suspek yang sama. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata hasil siasatan awal mendapati modus operandi yang digunakan untuk kedua-dua lokasi itu adalah sama. Namun siasatan masih diteruskan bagi mengenal pasti suspek dan motif perbuatan khianat itu. Kes masjid yang surau yang terbakar, kita dapati masih lagi dalam siasatan dan kita kesan dia punya MO almost sama, similar. Itu time dia dan cara dia masuk dan cara dia melakukan khianat tersebut dan beri peluang pada pihak polis. Kita almost sama dia punya MO, kita dapat satu indikator. Khianat lah, kita buka siasatan dia menceroboh dia juga khianat dengan api. Datuk, orangkah individu yang sama ke kalau ikutkan modus operandi dia? Looks like orang yang sama. Datuk Kamarul Zaman berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Siasatan kedua-dua kejadian berkenaan dibuat mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Pada malam Ahad lalu, sebuah masjid di Kampung Parit Simis di Sri Medan, Batu Pahat terbakar dipercayai akibat perbuatan khianat sehingga memusnahkan 50% struktur masjid. Selang sehari kemudian, sebuah surau parit bangas di Sri Medan pula terbakar dan memusnahkan 40% struktur bangunan. Baik, seorang wanita dan anaknya antara 3 individu yang ditahan selepas dipercayai terlibat sindiket pengedaran dadah dalam 3 serbuan di Johor Bahru dan Iskandar Puteri. Lelaki yang juga anak kepada wanita berusia 61 tahun itu didapati dalang utama sindiket berkenaan dan mempunyai 46 rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan jenayah. Turut dirampas lebih 24 kilogram dadah pelbagai jenis bernilai 1.23 juta ringgit.
Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata kesemua suspek berumur 40 hingga 61 tahun ditahan di sebuah pangsapuri Larkin pada minggu lalu yang dijadikan sebagai stor penyimpanan dadah sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. Telah hasil daripada siasatan kita dapati dia telah bermula sejak Oktober tahun lepas, Oktober 2023. Dan rampasan yang kita berada di hadapan sebanyak 16 lebih kurang 16.47 kg serbuk ekstasi bernilai 1.2 million iaitu 1.2 juta ringgit. Dan seterusnya 7.7 kg lebih kurang 7.7 kg iaitu bersamaan 39 paket ganja bernilai RM24,000 dan sabu 1.77 gram dan seterusnya pil Ramify ada 2 biji pil Ramify dan jumlah rampasan bernilai 1.233 juta ringgit. Dan dadah yang dirampas dalam operasi ini boleh digunakan jika terlepas ke pasaran gelap, ia boleh digunakan hampir 62,000 penagih ataupun pengguna dadah. Dalam serbuan itu juga, polis turut merampas pelbagai peralatan memproses dadah dan 5 peluru hidup yang disembunyikan di mesin basuh. Siasatan mendapati sindiket terbabit telah beroperasi sejak Oktober. Hasil saringan air kencing mendapati suspek berusia 40 tahun positif dadah jenis metafetamin dan direman 7 hari bagi membantu siasatan. Ujian penilaian kelas Al-Quran dan Fardu Ain UPKK bagi mata pelajaran Sirah yang dijadualkan petang tadi ditangguhkan kepada Rabu depan. Bersamaan 24 Januari, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata penjadualan semula itu dibuat selepas terdapat sebuah pusat peperiksaan UPKK yang secara tidak sengaja melanggar prosedur operasi standard SOP pengendalian kertas peperiksaan. Terdahulu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam satu kenyataan memaklumkan ujian bagi suspek Sirah itu ditangguh kepada hari Selasa bersamaan 23 Januari. Namun keputusan itu menerima keluhan daripada ibu bapa calon-calon UPKK yang bimbang kemampuan anak-anak mereka melalui 2 ujian dalam masa 1 hari, iaitu subjek Lughah Al-Quran yang turut dijadualkan pada 23 Januari. Dan atas rasa keprihatinan dengan keluhan dan aduan tersebut, serta atas dasar turut memahami emosi calon-calon UPKK, Datuk Dr. Muhammad Naim telah mengarahkan supaya JAKIM menetapkan ujian bagi mata pelajaran Sirah dibuat pada 24 Januari 2024. Baik, lelaki yang disiasat berhubung kes kebakaran kenderaan dan rumah ahli parlimen Beruas, Datuk Ngeh Koo Ham, dibebaskan hari ini dengan jaminan polis. Ketua Polis Daerah Manjung, Assistant Commissioner ACP Muhammad Nuruddin Abdullah berkata pihaknya menerima arahan agar suspek dibebaskan, namun lelaki terbabit akan menjadi saksi sekiranya diperlukan. ACP Muhammad Nordin berkata kertas siasatan berhubung kejadian telah dirujuk kepada pengarah pendawaan negeri Perak semalam. Lelaki terbabit ditahan di Shah Alam Selangor pada Jumaat lalu dan direman selama 6 hari sehingga semalam. Penahanan itu dibuat untuk siasatan mengikut Seksyen 435 Kanun Kesiksaan, iaitu hianat dengan api kerana disyaki melontar molotov koktail ke arah kediaman Koo Ham. Pagi semalam, Mahkamah Magistrate Seri Manjung membenarkan tempoh reman suspek disambung sehari lagi. Dalam kejadian awal pagi Rabu lalu, rumah Koo Ham dipercayai dilontar dengan molotov koktail menyebabkan kebakaran yang memusnahkan sebuah kereta miliknya, manakala 2 kenderaan lagi mengalami kerosakan. Pelarasan tarif air 1 Februari ini. Hijrah, pelarasan tarif air yang baru bagi pengguna domestik di Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan akan dilaksanakan bermula 1 Februari ini. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara atau SPAN dalam satu kenyataan berkata, pelarasan itu menyaksikan kenaikan purata sebanyak 22 sen bagi setiap meter padu.
Kenaikan itu menurut SPAN masih rendah dan tidak dapat menampung kos sebenar penyediaan perkhidmatan bekalan air sebanyak RM1.75 bagi setiap meter padu berdasarkan rekod sebenar 2022. Pelarasan tarif itu katanya tidak lagi boleh ditangguhkan kerana ia akan menjejaskan kemampanan industri perkhidmatan air dalam jangka panjang sekaligus memberi impak kepada kualiti perkhidmatan bekalan yang dinikmati rakyat. Pelaksanaan pelarasan tarif air itu adalah berdasarkan keperluan dan permintaan kerajaan negeri, namun Kerajaan Persekutuan melalui Suruhanjaya berkenaan akan memantau secara dekat bagi memastikan penambahbaikan perkhidmatan air dilaksanakan selaras dengan kenaikan tarif tersebut. Ia juga dilaksanakan di bawah mekanisme penetapan tarif di mana struktur dan komponen tarif air diseragamkan untuk negeri-negeri di Semenanjung serta Labuan dan ia akan dikaji semula setiap 3 tahun. Bagi meminimumkan impak kenaikan ke atas bil air bulanan rakyat, SPAN menyarankan operator bekalan air di setiap negeri untuk meneruskan inisiatif sedia ada dengan memberi bantuan kepada penggunaan domestik secara bersasar seperti pemberian ribat kepada golongan B40. Melalui semakan tarif itu, SPAN berkata operator air lebih bersedia untuk membuat pelaburan berterusan bagi membangunkan infrastruktur setiap bekalan air, antaranya pembinaan atau menaik taraf loji rawatan air, membuat penggantian paip usang dan penyelenggaraan secara berkala. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU Penggal Tetap Parlimen wajar diteliti kerana ia mencerminkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Pandangan itu disuarakan penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian ketika dihubungi Berita Al-Hijrah hari ini. Bagaimanapun, cadangan RUU itu perlu seimbang dan tidak mengganggu-gugat prinsip demokrasi dan perlembagaan. Penelitian itu katanya perlu mendapat pandangan daripada pihak berwajib, pertubuhan sivil dan organisasi badan bukan kerajaan untuk menilai adakah Malaysia sudah bersedia melaksanakan satu tempoh tetap selama 5 tahun pentadbiran kerajaan. Jika sekiranya 5 tahun itu dibolehkan, maka kerajaan yang menerajui ataupun memerintah mempunyai cukup masa untuk melihat pada dasar polisi, agenda merayatkan kepimpinan dan memanusiakan dasar mereka daripada politiking yang secara berterusan boleh menjejaskan kedudukan persepsi dalam kalangan masyarakat yang telah memberikan mandat kepada penubuhan sesebuah kerajaan. Walau bagaimanapun katanya, terdapat beberapa klausa yang membenarkan pembubaran kerajaan diadakan lebih awal jika situasi mendesak. Ia termasuklah usul undi tidak percaya ke atas Perdana Menteri atau pilihan raya diawalkan apabila 2/3 daripada majoriti sokongan di Dewan Rakyat bersetuju agar kerajaan dibubarkan. Kerajaan yang mampu untuk mengutamakan agenda rakyat dan juga membolehkan agenda itu diberikan keutamaan dan juga kepentingan berbanding politiking yang tidak henti-henti sehingga mengganggu-gugat persepsi dan juga pengurusan ke atas pandangan apa yang wajar dilakukan, apatah lagi wujud politiking dalam kalangan personaliti tertentu sehingga menyebabkan ia juga boleh mempengaruhi pandangan dalam khalayak umum dalam ataupun luar negara. Dalam masa sama katanya, negara perlu mempertahankan kedudukan institusi beraja di bawah Perkara 43 dalam soal perlantikan Perdana Menteri bagi membolehkan negara bergerak ke hadapan tanpa menjejaskan kredibiliti dan reputasi cabang pendemokrasian yang telah diraih sejak pilihan raya pertama pada tahun 1959. Seorang jurutera perkhidmatan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Butterworth atas pertuduhan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kematian 2 orang guru dalam kemalangan jalan raya pada 16 Disember tahun lepas. Bagaimanapun, tertuduh Teo Ju Leong, 47 tahun, mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan.
Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memandu di bawah pengaruh alkohol melebihi paras ditetapkan hingga menyebabkan kematian Muhammad Fakhrul Rozi Fauzi 31 tahun dan Muhammad Ahsan Muhammad Ayub 32 tahun. Kesalahan tersebut didakwa dilakukan di Jalan Permatang Baru seberang Perai Utara pada 16 Disember 2023 jam 2.30 pagi. Jika sabit kesalahan boleh dipenjara antara 10 hingga 15 tahun dan denda antara RM50,000 hingga RM100,000. Ketika prosiding, pihak pendakwaan menawarkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin. Bagaimanapun, duda anak tiga itu merayu agar jaminan dikurangkan kerana perlu menyara anak serta ibu bapa yang uzur. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. Kes akan disebut semula pada 7 Mac depan untuk serahan dokumen. Media sebelum ini melaporkan 2 guru maut selepas kereta jenis Pro 2 Myvi dinaiki mereka bertembung dengan kereta jenis BMW yang hilang kawalan pada 16 Disember lepas. Hasil ujian pernafasan yang dilakukan ke atas pemandu kereta BMW itu mendapati kandungan alkohol di dalam badannya melebihi paras yang dibenarkan. Satu unit khas di bahagian penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ditubuhkan bagi memantau sindiket penipuan dalam talian atau scam yang menawarkan jualan minyak masak paket pada harga yang lebih murah. Penjualan dilakukan sama ada melalui laman sosial atau tapak pasar dalam talian bertujuan memperdaya mangsa untuk mendapatkan bekalan bersubsidi itu. Modus operandi aktiviti scam penjualan minyak masak adalah dengan memperdaya mangsa dengan menggunakan laman media sosial atau pasar dalam talian. Sindiket dikesan menawarkan minyak masak untuk dijual dan terdapat iklan umpanan dengan menawarkan harga lebih murah dari pasaran memandangkan barangan tersebut mendapat permintaan tinggi. Dalam tempoh 4 Julai 2022 hingga 31 Disember 2023, sebanyak 3 tindakan kes telah diambil dan siasatan dibuat ke atas pihak yang terlibat melakukan kesalahan berkaitan penjualan minyak masak secara dalam talian. KPDN juga telah bekerjasama dengan pengendali tapak pasar secara dalam talian dalam negara bagi memastikan aktiviti skamer serta penyelewengan minyak masak yang dilakukan secara dalam talian ini dapat diatasi dengan lebih berkesan. Hasilnya, sebanyak 198 iklan berkaitan penjualan barang kawalan berjadual minyak masak secara dalam talian telah dinyah turun dalam tempoh sama. Selepas ini, Israel sekat kemasukan bantuan makanan ke Gaza. Mencapai perjanjian dengan Hamas untuk menghantar bekalan ubat-ubatan kepada tebusan dan orang awam yang sangat memerlukan bantuan di Gaza. Persefahaman itu berjaya dicapai dalam rundingan di mana Perancis dan Qatar bertindak sebagai pengantara sekaligus memberi harapan masih ada ruang untuk kemajuan mencapai gencatan senjata malah rundingan damai. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari memberitahu bekalan ubat-ubatan dan bantuan akan meninggalkan Doha hari ini menuju ke Bandar Al-Arish, Mesir sebelum dibawa ke Semenanjung Gaza. Pejabat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu turut mengesahkan perjanjian itu dan mengatakan ubat-ubatan itu akan dihantar oleh wakil Qatar di Semenanjung Gaza ke destinasi terakhirnya. Perjanjian itu dimeterai selepas lawatan keluarga tebusan yang ditahan di Gaza ke Qatar dan pertemuan dengan Perdana Menteri negara teluk itu. Hamas membebaskan puluhan tebusan sebagai pertukaran untuk penduduk Palestin yang ditahan Israel semasa gencatan senjata November, yang mana Qatar selaku tuan rumah pejabat politik Hamas turut berperanan sebagai pengantara. Sementara itu, Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OCHA berkata pihak berkuasa Israel bertindak menyekat akses kepada misi bantuan yang membawa makanan, ubatan dan bekalan menyelamatkan nyawa lain ke utara Gaza ketika krisis kekurangan air di kawasan itu kian meruncing.
Beberapa agensi PBB turut merayu untuk mendapatkan akses bantuan lebih cepat dan selamat ke utara Gaza ketika penduduknya menghadapi kebuluran dan penularan penyakit. Kekurangan sumber air bersih di Gaza City dan utara semenanjung Gaza juga menyaksikan rakyat Palestin berdepan tragedi kemanusiaan terburuk dalam sejarah dengan keadaan mereka seumpama menunggu hukuman mati. Penduduk Palestin terpaksa berdepan kesukaran apabila bekalan air di semenanjung Gaza terputus akibat pengeboman sumber air dan telaga secara sistematik yang disengajakan oleh Israel. Selain kekurangan bahan api untuk proses menghasilkan air bersih, Pertubuhan Hak Asasi Manusia itu memberi amaran kekurangan air minuman di wilayah berkenaan kini menjadi krisis terbesar. Jelasnya penduduk ketika ini terpaksa minum air perigi tidak bersih yang hanya menyumbang kepada penyebaran penyakit berjangkit terutamanya di tengah-tengah gangguan bekalan elektrik dan kekurangan bekalan makanan. Akibat pengeboman Israel, sekurang-kurangnya 12 telaga di kawasan itu musnah, mengakibatkan krisis air yang melampau dan tidak pernah berlaku sebelum ini di Gaza City. Manakala takungan utama Gaza City, Al-Balad dan Al-Rimal musnah sepenuhnya hujung minggu lalu dalam operasi jentolak Israel di kawasan itu. Dan ketika PBB memberi amaran tentang risiko kelaparan yang semakin memburuk, Israel terus menyerang semenanjung Gaza. Dalam tempoh 24 jam lepas, tentera Zionis mengebom bandar Khan Yunis sehingga meragut nyawa 163 rakyat Palestin. Bukti pengeboman di bandar itu kelihatan dari bandar Rafah dan situasi ini hampir berlaku setiap hari. Rafah juga turut bermandi darah di mana setiap hari ada sahaja nyawa rakyat Palestin yang menjadi korban, termasuklah bayi dan kanak-kanak. Penduduk yang mendapatkan perlindungan di Rafah mendakwa serangan itu disasarkan tanpa sebarang amaran dan berlaku ketika penduduk sedang tidur. Setiap hari Hospital Al-Najjar di Rafah menerima mayat yang menjadi mangsa kezaliman Zionis. Sementara itu, serangan drone Israel juga memusnahkan infrastruktur di tebing barat selain meragut nyawa orang awam. Kawasan tersebut termasuklah Kem Tulkarem, Kem Balata dan Nablus. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan jemaah menteri menandatangani dan mengirim sekeping poskad khas kepada Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata poskad itu adalah bagi menzahirkan hasrat rakyat Malaysia agar PBB menerima Palestin sebagai negara anggota serta menuntut keganasan dan kezaliman terhadap warga Palestin oleh rejim Zionis dihentikan segera. Poskad khas ini akan diserahkan menerusi Wakil Tetap Malaysia ke PBB agar mendapat perhatian serius daripada Guterres. Rakyat Malaysia juga katanya boleh turut serta dalam kempen pengiriman poskad khas kepada Setiausaha Agung PBB itu. Poskad itu boleh dibeli mulai esok di semua pejabat pos atau menerusi laman sesawang rasmi Pos Malaysia Berhad. Afghanistan menyaksikan hampir tiada salji hingga pertengahan Januari tahun ini. Ia merupakan petanda pemanasan global di Central Asia yang selalunya dilanda musim sejuk. Kekurangan taburan hujan di negara yang bergantung kepada hasil agrikultur menyebabkan ramai petani kerugian kerana terpaksa melewatkan penanaman. Menurut petani, kebiasaannya pada Januari mereka menerima hujan dan salji. Namun ketika ini mereka tidak menerima cukup taburan hujan dan salji. Ia amat membimbangkan kerana ia mungkin menjurus kepada kemarau teruk sekaligus menjejaskan ekonomi dan kehidupan penduduk. Ini merupakan tahun ketiga kemarau melanda Afghanistan dan antara negara yang paling terendah kepada perubahan iklim. Di wilayah utara Ghazni dan Paktika, salji hanya turun beberapa sentimeter. Kerajaan Taliban menyarankan orang ramai agar melakukan solat istisqa. Baik, sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.